Puan. Sebab banyak sangat yang bertanya soalan basic. Besok awak nak periksa dah ni. Terlalu ramai yang tanya soalan basic. Tolong buka mata bagi tumpuan. Okey? Okey, bagus Ryan. Okey, jom kita mulakan. Ingat, soalan yang pertama dia per puluhan juta. Bila per puluhan juta, jalan terbaik adalah awak jadikan dia 6 tempat perpuluhan. Okey, ini perpuluhan juta. Sifar perpuluhan, sifar 25. Apa yang dimaksudkan perpuluhan juta? Berapa? Cikgu kata kena ada 6. Apa tu dia? Berapa 6 tempat perpuluhan? Tengok sini. Pandang skrin cikgu. Pandang skrin cikgu. Awak nak penat sekejap je. Dalam setengah jam, sejam je. Tengok. Sekarang ni yang sifar perpuluhan sifar 25 ni ada berapa tempat perpuluhan? Ada berapa tempat perpuluhan? 3. Ya. Ada yang tak tahu, masih ada yang tak tahu apa tu tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan adalah ni lepas titik. 1, 2, 3. Ni ada 3. Cikgu dah kata kalau perpuluhan juta pastikan ada 6. Macam mana nak jadi 6? Sekarang ada 3, nak jadi 6 tambah je sifar kat belakang. So, jadilah dia 6 tempat perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nak jadikan dia nombor bulat macam mana? Buang je titik ni. Buang je titik, sifar yang depan tak payah ambil. Maka jadilah dia 25,000. Maka 25,000 ni darablah dengan 44. Okay? Cara dia jangan buat macam ni, lambat. Lambat. Jangan. Caranya adalah tengok skrin cikgu. Cara dia ada 3 kosong, letak je siap-siap 3. Jadi tinggallah nombor ni dengan ni. Maka darabkan 25 darab 44. 5 darab 4, 20. 2 darab 4, 8. Jadi 10. Yang ini sama ya, saya rasa saya tak perlulah nak ni ya, sepatutnya awak dah tahu ya. Okey, maka dapatlah jawapan dia ni, letak di sini. Letak di sini. Nak bagi awak cepat kira. Maka jawapannya mana? Yang manakah satu jawapan dia? Jawapannya adalah boleh faham? Boleh. Okay. Soalan kedua, ingat saya dah kata kita tak boleh bahagi pecahan. Tak ada, dengar pesan saya. Dengar pesan saya, dalam dunia tak ada orang boleh bahagi pecahan. Awak ingat tu. Bila awak ingat, bila awak jumpa soalan macam ni, oh cikgu kata tak ada orang dalam dunia boleh bahagi pecahan. Maka apa yang awak nak kena buat? Awak kena tukar. Yang bahagi ni jadi darab. Lepas tu nombor belakang dia kena tukar. Tonggingkan dia. Yang atas pergi bawah, yang bawah pergi atas. Kebalikkan dia. Songsangkan dia. Maka jadilah 2/1/4 darab 3/1. Boleh faham tak dulu setakat ni? Saya tanya, setakat ni boleh faham ke tak? Boleh. Sekarang ni awak tengok 2/1/4 ni kita kena tukar jadi pecahan tak wajar. Apa tu pecahan tak wajar? Maksudnya orang duduk atas orang kurus. Maknanya yang atas besar, yang bawah kecil. Macam mana nak tukar? Tengok sini, tengok skrin saya. Dia per 4, automatik jadi per 4. Maka tinggallah yang ini sahaja. Apa dekat petak tu? Tengok ni, yang bawah kita kena darab, yang atas kita kena tambah. Maka jadilah 9/4. Maka 9/4 darabkan 3/1. Saya bawa ke sini 9/4 darab 3/1. 9 darab 3 berapa?
27. Ya, bagus. Empat darab satu berapa? 4. Jadi dapatlah 27/4. Ingat dalam kepala pecahan tak boleh bentuk pecahan tak wajar, tak boleh dalam bentuk besar, tak boleh. Pecahan mesti dalam bentuk termudah, terkecil. Maka yang ini awak tengok 27 tu besar, 4 kecil. Tak boleh macam ni. Kita kena tukar. Nombor bercampur. Cara dia bahagi. Yang atas bahagi yang bawah. Okay? Sebab dia per-4 automatik dia kena jadi macam ni. Per-4 juga jawapan dia. Awak kena cari 2 nombor lagi. Sebab dia per-4 automatik dia per-4 juga. So nak cari 2 nombor ni 27 bahagi 4. 6. 6 darab 4, 24 baki 3. 6 ni raja duduk ke atas sorang-sorang. So dia duduk kat sini. 3 ni di sini. Sebab itu dapat jawapan dia D. Boleh faham tak? Boleh. Tak wajar. Tukar kepada nombor bercampur. Kena bahagi. Ingat. Okay, nombor 3. Saya dah kata perpuluhan juta mesti 6 tempat perpuluhan. Jadi ini baru 1 maka jadikan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah jadi 6, buang titik dengan kosong kat depan. Maka nilai dia ni adalah 700,000. 2/5 saya dah suruh awak hafalkan petak saya bagi. Jadi 400,000. Okey. Lepas tu 12,000. 1,000 ada berapa kosong? Ada 3. Maka tolak 12,000. Amanda jangan tekan. Rosak lah. 700,000 tolak 400,000. Ajar. Jadi berapa? 700,000 tolak 400,000. 300,000. Ya, tolakkan dengan 12,000. Jeling-jeling jawapan. Awak jeling-jeling jawapan. So sifar ni tak boleh jadilah 8, sini 9. Tengok mana jeling-jeling jawapan? C. Boleh tak? Boleh. Nombor 4. Tengok ni nombor 4. Darab je macam biasa. Awak tak perlu takut. Darab je macam biasa. So dapat ni. Betul tak? Betul tak? Awak jangan takut. Apa? Tengok sini. Tengok saya. Tengok skrin. Semua pandang skrin. Memang saya tak ada kat depan awak. Tapi dengar jujur. Jujur dengan saya. Bila saya kata pandang skrin tu maknanya yang itu wajib awak tahu. Awak tak boleh salah. Pandang skrin. Buka mata awak. Tengok sekarang. 36.27. Ada berapa tempat perpuluhan? 2. Maka dia automatik jadi per 100. Sebab 100 ni ada 2 kosong. So yang mana? Yang ini letaknya kat mana? Kat depan. Kat sini. 27 kat mana? Kat sini. Sebab itu jawapan dia A. Ini basic sangat ni. Basic awak belajar. Siapa yang dah jam 6 sekarang, awak belajar masih dah jam 4. Boleh faham? Boleh. Saya bagi contoh. Dengar sini, saya bagi contoh. Katakan jawapan dia 13.451. Macam mana nak tukar kepada pecahan? Tengok ada berapa tempat perpuluhan? 3. Dia per 1,000. Kenapa per 1,000? Kenapa per 1,000? Ada kosong. Maka yang atas ni
kat sini apa dia? Ni nombor lepas titik. 13. 451. 13 macam mana kat sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Yang ini awak kena selesaikan satu-satu. Kalau awak mahir dan hafal petak saya bagi, awak akan tukar macam ni. 80% ni awak tak buat macam ni. Awak tak buat macam ni. Awak tahu, awak boleh kecilkan 4/5. Sebab apa? 4/5 ni kan 80%. Betul tak? Darab 30. Awak selesaikan 4 darab 32 bahagikan dengan 5. Awak selesaikan, awak dapat berapa? Awak dapat berapa? Awak kena selesaikan. Yang ini memang kena laju. 25.6. Yang ini awak tukar. 70% ni adalah 7/10 darab 49. So awak kena laju. Yang kat sini memang kena laju. Awak dapat 34.3. Okay. C ni 20% adalah 1/5. Kalau awak hafal yang saya bagi 20% ni adalah 1/5. Darabkan dengan 140. Awak selesaikan, awak akan dapat jawapan dia 28. Dan D ni 35/100. Tak ada dalam petak tu ya. Ya, memang kena cari semua. Memang kat sini menguji kepantasan. Hafal sifir. Darab 120. Potong-potong. So awak selesaikan, awak akan dapat jawapan dia 42. Maka yang mana paling kecil? D. Satu cara yang logik. Dengar sini. Cikgu, dalam Google Form tu jawapan dia D. Cikgu. Jawapan dia kejap. Kejap tau. Kejap. Komputer saya berat sangat. Kejap ya. Komputer saya hang. Kejap. Okey, nanti kejap lagi saya betulkan. Kalau tu maknanya siapa yang jawab A tadi, awak tambah 1 markah lah. Siapa yang dapat 20/20, sebenarnya awak tak dapat 20/20. Awak ingat tak saya cakap saya ada buat perangkap? Awak ingat tak saya cakap saya ada buat perangkap? Sebab saya tahu ramai yang sebenarnya kali pertama dia hantar, dia buat apa? Nama lain, kali kedua dia hantar, dia buat nama lain. Sebab nak dapat markah tinggi kan, sebab kali pertama hantar, dah dapat jawapan kan. Dia hafal, boleh faham? Boleh. Okay. Dengar sini, dengar sini. Okay, untuk soalan macam ni, awak dah boleh refresh sebenarnya, awak dapat jawapan awak. Dan yang markah awak terkini. Dengar sini, bagus soalan awak. Semua tolong bagi perhatian. Sebenar-benarnya soalan ini kalau awak nak congak boleh. Bagi soalan 5 ni, awak dengar saya cakap, semua dengar. Mungkin malam ni lambat sikit habis tapi awak sabar je lah, sabar je. Awak dah nak sampai ke penghujung. Dengar ni baik-baik. Bagi soalan 5 ni, awak boleh congak sebenarnya. Awak boleh congak. Tetapi saya tidak berapa nasihatkan untuk awak congak kerana saya risau nombor yang dia bagi di sini hampir, dekat-dekat. A 32, B 35, C 38, D 31. Itu saya risau. Tetapi dia dengar ya, sebab dia yang bertanya. Tetapi sekiranya untuk macam soalan nombor 5, nombornya berbeza. Jaraknya banyak. Betul tak? Jaraknya banyak.
terutamanya C dengan D. Maka C dengan D ni sebenarnya awak tak perlu kira. Okey? Sebenarnya. Tetapi disebabkan C ni hanya dia bagi 20%. 20% tu sikit sikit. Sebab itu saya kira semua. Jalan terbaik adalah kira satu persatu. Jelas tak dia? Jelas tak? Jelas. Jelaskan. Okey, tengok nombor 6. Bila tambah dengan tolak pecahan, pastikan sama penyebut. Kalau darab dengan bahagi tak payah. Tengok. So sekarang awak kena jadikan semua per 8. Maka 3, 2 per 8. Ini kena darab 2, ini kena darab 4. Tambah. Ya saya. Yang tadi soalan 5 kan? Kan jawapan dia kan A kan? Ya. Tapi dekat yang saya buat tadi tu jawapan dia D. Ya, cikgu dah betulkan. Awak boleh refresh. Okey? 3, 2 per 8. Ni awak dah tukar ya. Tambah 1, 5 per 8. Tolak 2, 4 per 8. Supaya semua penyebutnya sama. So, tambahkan dulu. Awak 3 tambahkan dengan 1. Jadi 4, 7 per 8. Penyebut tak boleh tambah Penyebut tak boleh tambah. Okey? Lepas tu tolak 2, 4 per 8. Okey? So 4 nombor bulat tolak dengan nombor bulat. So 4 tolak 2, 2. 7 tolakkan dengan 4. Dapat 3 per 8. So jawapan dia B. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Saya dah kata 1 abad, akhir-akhir ni saya banyak keluarkan soalan ni. Saya takut keluar benda ni. 1 abad 100 tahun, 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau 2 abad ni dia jadi 200. Tambahkan dengan 8 ni. Jadi yang ini jadi 208. 19 dekad ni tambah je lah kosong jadi 190. Tambahkan dengan 5. Jadi ini jadi 195. Jadi tambah je lah 208 tambah 195. 13 bawa naik 403 tahun. Tengok dekat sini 1 abad 100 tahun. Maka rumah ratus ni adalah abad. Rumah tahun. Jadi mana jawapan dia? C lah. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Nombor 8. Nombor 8 awak sepatutnya benda ni tak jadi masalah ya. 47 adalah 47,000. 85 awak tambah je lah 85. Maka jadilah 47,085. Tolak kan? Ini 16,000 tambah 843. Jadi 16,843. Awak tolak. Tengok cikgu. Tengok skrin cikgu. Tengok skrin cikgu. Tengok sambil jeling jawapan. Okay, 5 tolak 3, 2, 8 tolak 4, 4. Kosong tolak 8 tak boleh pinjam. Jadi 10 tolak 8, 2. 6 tolak 6, kosong. Yang manakah jawapan dia ni? 0, 2, 4, 2. So tak payah dah awak nak selesaikan dan tak payah nak tukar-tukar pada KM. Tak payah, buang masa. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Nombor 4. Yang ini saya minta hafal. Saya dah kata tengok jawapan dia dalam gram. Yang ini pun tak perlu fikir, tak perlu yang ini kan awak tak payah. Sebenarnya awak tak payah
Tak payah tak payah nak fikir panjang-panjang. 1/4 kg saya dah suruh awak hafal 250 gram. Yang ini kena kg kepada G, km kepada M, liter kepada liter. Awak kena jadikan 3 tempat perpuluhan. Jadi dia 4.8 sifar-sifar. Okay? So 4.8 sifar-sifar ni buang je titik. Maka dia jadi 4,800. Lepas tu tambah je 600. Awak tengok ni. Ni 4,000. Paling besar 4,000. Betul tak? Paling besar 4,000 kan? Betul. Awak tengok jawapan ni. Tengok skrin cikgu. Awak tengok pilihan jawapan. A 500,000. B 50,000. C 50,000 juga. D 5,000. Maka jawapan logik ni lah. Tak payah kira. Sebab yang paling tingginya 4,800. Yang lain semua rumah ratus. Boleh faham tak? Boleh. Nak tanya tak yang ini? Wan Marisa kenapa? Angkat tangan kenapa? Okay, nombor 7, nombor berapa ni? Nombor 10. Tengok. Jadual menunjukkan bilangan guli di dalam 3 buah bekas. Jumlah guli di dalam bekas PQS adalah sama. Jumlah ni maksudnya tambah P tambah Q tambah S adalah ni sama dengan jumlah guli bekas R dan T. Dan tu tambah ni, bawa keluar isi penting. Okay, bawa keluar isi penting. Bilangan, kemudian soalan dia, kemudian dia tanya bilangan guli di dalam bekas R dan T sama. Maknanya R sama dengan T. Berapa bilangan bekas T? Jadi sekarang ni apa yang maklumat yang awak ada? Yang awak ada ni P, Q, S. Yang ini, betul tak? Yang ini awak ada. Betul ke tak? Betul. So, awak tambahkan 50 tambah 73 tambah 47 adalah sama R dan T. Ini soalan kebat TP6 ya. Tengok ya. So, awak selesaikan ni. Ini. Hasil tambah ini adalah 170. Okay, hasil tambahnya adalah 170 bersamaan R dan T. Ada lagi satu syarat. R sama dengan T. So kalau sama maknanya kita kena bahagi. Ya, betul. Bahagi 2. Maka nak dapat T adalah 170 bahagi 2. Awak selesaikan 85. Boleh faham? Boleh. Bila soalan bentuk jadual, awak tak boleh salah. Sebab soalan dalam jadual awak ikut flow dia. Ikut satu persatu apa dia cakap. Awak ikut satu persatu apa dia cakap. Awak ikut flow dia. Sebab soalan bentuk jadual sangat senang. Dan wajib awak bawa keluar isi penting. Tulis. Jangan malas tulis. Boleh dengar tak apa saya cakap ni? Boleh. Seterusnya, soalan nombor 11. Ramai yang tanya. Peratus Januari. Ingat nak cari peratus adalah apa dia nak berjumlah darab 100%. Ini awak tak hafal formula. Sebab tu duk tanya-tanya. Awak tak nak hafal. So dapatkan jumlah. Januari 200.
Februari 350. Mac 150. April 100. Maka jumlah adalah 200, 350, 150, 100. Awak tambahkan dapatlah 100. Maka masukkanlah di sini. Maka peratus Januari ni masukkan kat sini. Peratus Januari sama dengan Januari berapa? 200. 200. Masukkan lah 200 per kan jumlah berapa? Ni jumlah 800. Ya, darab je lah 100%. Yang ini potong. Dapat 2/8 darab 100%. 2/8 ni boleh kecil tak? Boleh. 1/4. 1/4 kena kira ke? Tak payah, saya dah hafal. Mesti jawapan dia D. Kata kuncinya di sini, awak tak hafal. Boleh faham tak anak-anak? Boleh. Ngantuk ya, tepuk pipi. Kelas malam terakhir dengan saya. Pang lah pipi awak tu, buka mata. Untuk masa depan awak. Untuk masa depan awak. Bertahan sekejap. Okey, nombor 12. Encik Idris mempunyai 2050 batang paku. Dia ada ni Dia ada paku. Macam mana nak lukis ni paku. Macam mana ya? Macam ni lah paku Dia ada 2050. Dia kata daripada sini 210 ni karat. Okey. Baki. Berapa baki yang tak karat? Baki tu maksudnya yang tak karat. Nak dapat yang tak karat adalah 2050 Tolak. 210. Awak dapat 1840. Betul tak? Betul tak? Dia kata dia memasukkan bakinya ni adalah tak karat. So awak dah kira ni 1840 ni lah baki dia ni. Bahagi 8. Kata yang tak karat ni yang bahagi 8. dia masuk sama banyak tu bahagi. Jadi 1840 awak bahagikan dengan 8 ke dalam 8 bekas. Kenapa bagi 8? Sebab dia kata dia masuk sama banyak 8 bekas. Soalan dia, berapa jumlah bilangan paku dalam 2 bekas? Awak bahagi 8 dulu supaya awak dapat 1 bekas. Awak bahagi 8 lepas awak darabkan 2. Kenapa nak darab 2? Sebab dia nak tahu berapa dalam 2 bekas tu. Sebab dia nak 2. Maka awak boleh potong. Kalau awak tulis macam cikgu ni, awak boleh potong. Tapi kalau awak buat macam ni, awak jadi nombor besar. Jadi biasakan tulis macam cikgu. Ni macam ni ya. So boleh potong 1 sini 4. Maka tinggallah 1840 bahagi 4. 4 darab 4, 16. Tolakkan 24. Awak tengok ya. Awak tengok sini. Tengok skrin. Depan dia 4. Depan dia 4. Depan dia 4. Maka tak payah nak kira yang belakang ni, tak payah. Terus tanda A. Terus sini. Jangan nak buang masa kira belakang. Lantak dia. Sebab dekat pilihan jawapan yang 4 ada 1 je. Boleh faham tak? Boleh. Nak cakap ni. Boleh. Nak tanya tak? Tak nak. Tak. Tak ada. Okey. Tak ada. Saya masuk nombor 13. Okay, minta maaf. Saya lupa label. Dia kata nak nisbah bilangan pensel di dalam bekas P kepada titik bilangan pensel Q. So P ada berapa? P ada 4, Q ada 11. Kecilkan
Sebab nisbah ini macam pecahan. Kecilkan dengan Dia boleh cara kecilkan bahagi 1/4. bahagi 4 bagi 4 nisbah 1, empat. 16 bagi 4 4. Empat. Jawapan dia C. C. Boleh Yeah. faham? Boleh. Alhamdulillah. Tengok nombor 14. Nombor 14 agak susah. Tengok kamera. Sabar. Biarkan orang keluar. Biarkan Ya, orang saya keluar. jumpa. Awak duduk. Diam-diam tengok skrin. Nak belajar, nak menuntut ilmu. Biarkan orang keluar. Okay, Raja menunjukkan harga 3 barang yang dibeli oleh Farah. Farah ada 3,800. Berapa baki? Jadi awak kena tahu harga satu-satu barang. Hebat ni. Dia kata 1/4 daripada harga telefon bimbit. Saya dah kata dalam matematik daripada darab. Maka ambil je 1/4 darab apa? Harga 860 ringgit. Tapi telefon bimbit berapa lah? Darab je lah 860. Jadi awak selesaikan, awak akan dapat 215. Di sini 215. Cincin 3 kali. Dalam matematik 3 kali ni darab. So 3 kali harga telefon bimbit. Harga telefon bimbit berapa? 8. 860. Darab je. Tak susah kan? 2,580. 2580. So, awak tambah je lah. 860 tambah 215 tambah 2580. Okay, Lepas tengok. tu tolak. Lepas tu tolak. Betul. Tambahkan. Awak dapat kat sini. Okay, 3655. So, dia nak baki sebab dia ada duit banyak ni. Maka 3,800 tolak 3655. Jeling-jeling jawapan. Jeling-jeling jawapan. Maka Sifah tolak 5 tak boleh pinjam kat sini. 9, 10. 5, 4. Manakah jawapan dia 4, 5? Mana? Yang belakang biar je. Yang dekat sini ni biar, lantak. Sebab kita dah tahu jawapan dia itu sahaja. Boleh faham? Boleh. Saya tak berapa faham tu. Suatu pagi. Ya saya, ya. Siapa panggil? Pukul berapa habis? Saya tak tahu pukul berapa habis Dah ni. tanya weh. Sebenarnya kalau buat kelas saya tak berani janji. Tunggu je ya, sabar ya. Okay, suatu pagi. Okay, dia kata ini memulakan perjalanan pukul 10.20. Tempoh dia 4 jam 45 minit. Tanpa henti. Maknanya dia start enjin kereta, dia jalan, bila sampai baru dia matikan enjin. Okay. So, Badri telah berhenti. Dia berhenti sekejap 25 minit. Pukul berapa dia tiba? So kalau soalan macam ni, dia dengar sini baik-baik. Bila dia bagi waktu bertolak, lepas tu dia bagi tempoh, dia bagi waktu berhenti sekejap, awak kena tambah semua untuk dapat waktu tiba. So buat bentuk T, perjalanan dia 4 jam 45 minit dan dia berhenti 25 minit. Buat macam ni. Kenapa bentuk T? Supaya awak ingat bentuk T unit. Okay. So awak tambahkan, awak dapat macam ni. Ingat rumah jam tak boleh lebih 60. Maka tolak 60 tambahkan 1 dekat rumah jam. Maka dapatlah tolak 60. Dapatlah 15.30. Jam 15.30. D jawapannya. Bukan C. Sebab dia dah jadi petang dia sampai. Ni petang. Kalau ini 3.30 ni 3.30 pagi awak tengah tidur tu ataupun awak tengah bangun sembahyang tahajud.
Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Cikgu Apa ada yang- nak tengok Ha? nombor 14 tadi cikgu. Ni nombor 14. Cikgu saya tak faham yang back tu. Yang back ni dia kata 1/4 daripada harga. Daripada ni darab. Jadi 1/4 darab lah harga apa? Harga telefon bimbit. 1/4 awak darab kan 860. 1 darab 860, 860. Lepas tu bahagi 4. Dapat 215. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, tengok nombor 16. Okay, dia kata, tengok sini. Cordial ni, dia ada 1000 ml. Dia kata dia menggunakan 40 liter cordial untuk menyediakan 0.5 liter mangga. Hitung isi padu dalam liter. Hitung isi padu dalam liter minuman yang dapat disediakan dengan sebotol cordial mangga itu. Awak dengar sini baik-baik. Buat peta 4. Okey, buat peta 4. Okey. Tengok, dia kata dia guna 40 cordial. Jadi kat sini cordial. Kat sini apa? Kat sini air dia, betul? 40 liter. 40 kat sini bersamaan 0.5 liter. 0.5 liter ni 500, betul tak? Letak 500 ml. Betul. So sekarang dia kata dia apa? Dia guna hitung isi padu dalam liter minuman yang dapat disediakan dengan sebotol. Sebotol ni ada berapa? 1000 1000. Buat macam ni. Jadi cikgu dah kata buat yang lengkap macam ni kan? Maka 1000 darabkan 500. Jangan lupa bahagi yang sorang-sorang. Bahagi 40. Maka boleh potong, boleh potong. 4 dengan 100 boleh dipotong. Jadi 25. Maka tinggallah 25 darab 500. Jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni, lambat. Maka apa yang awak kena buat, salin je 2 kosong kat sini. Tinggal 25 darab 5 sahaja. Awak dapat 125. Tulis kat sini. Ini dalam ml. So dia nak dalam liter. Maka kira 3 daripada belakang. Kira 3 daripada belakang. 1, 2, 12.5 liter. maka dapatlah 12.5 liter. Kalau awak tak payah tukar pun, awak tengok logik je pilihan jawapan ni, awak tahu ini jawapan ni. Boleh? Boleh. Nombor 17. Rajah 8 menunjukkan jisim 1 kotak hadiah dan 1 paket biskut. Okay, tengok. Selepas pecahan, dengar baik-baik. Saya cukup risau yang ini. Ramai yang dia keliru. Ramai yang keliru. Awak hati-hati, kena tengok. Yang ini ramai selalu cuai. Lepas pecahan, kalau dia ada unit, tukarkan siap-siap. Okay, 7/10 kg. Ingat petak yang saya bagi. 7/10 adalah 700 gram. Okay. 1.2 ni letakkan 3 tempat perpuluhan. So dia jadi 1,200 gram. Okay, tengok dia kata hitung jisim dalam kg, jangan risau, biarkan je. Bagi 7 kotak hadiah, maka sini darab 7 dan 4 biskut. Darabkan 4. Awak dapat sini 2,800, sini awak dapat 8,400. Maka dia nak
apa dia? Jumlah jisim. Ambil 8,400 tambah 2,800. Awak selesaikan, awak dapat ni. Tu saya kata jangan risau sebab awak kertas satu. Jangan risau unit dia. Yang ini gram. Awak tengok je, awak jeling je. Awak dah tahu mana jawapan dia? D. Jeling je. Kalau tak tukar tak apa dia, tak jadi masalah. Cuma dia macam susah. Saya suka tukarkan supaya dia jelas, faham. Boleh ya? Boleh? Nombor 18. Nombor 18. Soalan malam ni soalan mencabar. Saya tahu, mencabar. Saat-saat akhir ni biarlah biasakan yang mencabar. Okey, Raja 9 menunjukkan harga sebotol cecair pencuci pinggan dan sebotol cecair pencuci tangan. Antara berikut yang manakah dapat dibeli oleh Husna dengan wang RM40 dan menerima baki paling sedikit? Jalan terbaik adalah awak kira satu per satu. Okay, dia tak perlu kira banyak pun yang ini sebenarnya sebab nombor dia lebih kurang. Bila soalan macam ni, awak jangan pening sebab dia bagi pilihan jawapan yang sama je lebih kurang. So kalau dua darabkan dengan RM9.80 kat sini, ini darab RM6.90. So ini dapat RM19.60. Nampak tak B pun sama? Awak letakkan dekat sini. Darab 1 RM9.80. Awak tinggal darabkan dengan 3 sahaja. Darab 3 awak dapat RM29.40. So yang ini RM6.90, RM6.90. Darab 2 RM13.80. Yang ini darabkan dengan 4 awak akan dapat RM27.60. Yang ini saya nasihatkan memang kira satu per satu. Memang saya nasihatkan kira satu per satu. Okey, sebab pilihan jawapan memang dekat-dekat. Bila awak dah darab, awak tambahkan. Okey, awak tambahkan dia jadi RM33.40. Yang ini jadi berapa? RM26.50. Yang ini jadi siapa tahu? RM37.40. Dan yang terakhir jadi RM36.30. Dia baki paling sikit. Jadi yang mana jawapannya? C. Okay? C. Malam ni saya bawa keluar 2 soalan yang menuntut kecekapan awak. Supaya at least awak adalah preparation sikit. Boleh? Saya mengagakkan kemungkinan besar akan keluar di PKSK. Sebab PKSK penggubahannya adalah guru KPM yang mana gemar soalan-soalan macam ni. Boleh ya? Boleh cikgu. Seterusnya nombor 19. Perimeter setiap segi 4 sama itu ialah 24 cm. Faham tak apa maksud dia? Faham tak? Faham. Setiap tu maksudnya refer kepada apa? Setiap tu. Ya, bagus. Setiap tu maknanya satu segi 4 sama ni, satu ni 24 cm. Jadi dia segi 4 dia ada berapa? Dia ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Semua sama tak? Betul. Betul tak? Oh. 24 kena bahagi 4 maka dapatlah 6. Maka panjang ini 6. Bila sini pun 6, sini pun 6. Boleh faham? Boleh faham? Okey, soalan dia. Hitung luas, berapakah luas segitiga? Ni luas segitiga ni. Ni luas segitiga yang ini. So, sini 5, sini berapa? Schizophrenia tu penyakit. 12. Ya. Macam mana semua
Bagi 3. 1/2 darab tapak darab tinggi. Maka awak boleh buat 1/2 darab 12 darab 5. Potongkan dia. Apa gimana? Tinggalkan kepala dia. Dapatlah 30 cm persegi. Boleh? Boleh tak? Cikgu boleh tak punya saya nak tengok gambar Sikit lagi. Sabar. Sikit lagi ya. Nombor 20. Sabar. Demi masa depan awak. Sabar. Fokus. Awak dah nak berakhir dah. Sabar banyak. Okey. Sebuah bekas boleh diisi penuh dengan 6 liter. Ni, sebuah bekas ni dia isi penuh. Okey, 6 liter. Sekarang ni Shanti dan Felicia dia dah tuang 20%. Ni Shanti, lepas tu Felicia tuang lagi 15%. Soalan dia, berapa isi padu yang perlu diisi supaya penuh? Dia nak dalam ml. Soalan saya dekat awak, stop chatting. Soalan saya dekat awak, berapa peratus yang belum diisi? Berapa peratus yang belum diisi? Peratus. 65. Ya, maka yang belum adalah 65%. Mana datangnya 65%? daripada Ialah 100%. Tak yang Shanti dan Felicia dapatlah 65%. Maka guna peratus. Ingat saya pesan. Guna peratus, guna pecahan soalan. Guna peratus, guna pecahan soalan. Soalan ni dia nak perlu diisi. Maka guna peratus perlu diisi. Peratus perlu diisi lagi 65%. Tak selesaikan wajib tukar kepada pecahan. Sebab dia peratus maka per 100. Darabkan apa? Darabkan isi padu penuh. Isi padu penuh berapa? 6,000. Tukar siap-siap sebab dia nak dalam mililiter maka darabkan 6,000. Potongkan, selesaikan. Awak akan dapat jawapan dia 3,900. Boleh faham? boleh. Faham ke tidak? Boleh. Sekejap, saya nak save dulu sekejap ya. Dah habis. Ya, dah habis. Nampak sangat tak suka saya. Punyalah seronok kelas saya dah habis ya. Sampai hati awak. Okey, saya nak tanya awak. Yang mana awak tak faham? Yang mana awak tak faham? Nombor 19 Nombor cikgu. 19. Okey, sekejap ya. Saya tengah sharekan. Check sekejap ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. kalau semua ada yang faham semua boleh beransur. Okey, yang tinggal nak bertanya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Doakan saya esok saya nak jawab yang 9. Apa dia Akil? Cikgu tak dengar dia. Doakan saya sebab besok saya nak jawab tu Mawik punya ujian saringan. Oh, awak tak ada salah dengan cikgu. Tak ada salah Terima kasih, langsung. Cikgu doakan semua berjaya dunia akhirat. Terima kasih cikgu. Okey. Amin. Amin. Sekejap ya. Saya tunggu dia tengah share sekejap Sebab file berat. Sekejap dia ambil masa. Terima kasih, cikgu. Sekejap. Ada yang bertanya soalan 19. Saya harap awak stay dulu ya. Sekejap ya. Sekejap.
Sikit lagi. Okay. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, yang tanya soalan 19 tadi saya harap dia ada. Soalan 19. Mana soalan 19? Okey. Tengok sini. Perimeter. Cikgu dah boleh keluar. Ya saya. Ya, kejap ya cikgu terang soalan nombor 19. Tengok sini. Soalan 19 dia kata gabungan dua buah segi empat sama. Ini kata kunci dia. Dan segitiga bersudut tegak. Okey, perimeter setiap segi empat sama. Setiap segi empat sama tu apa maksud dia? Setiap tu maknanya satu. So, perimeter satu segi empat sama ni adalah 24. Apa maksud segi empat sama? Segi empat sama apa dia? Sama sisi. Bagus. Sama sisi. Maknanya semua sama. Maka kita kena bahagi tak 4. Kenapa bahagi 4? Sebab dia ada 4 sisi. Maka dapatlah panjang satu ke 6. Bila sini 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6, sini 6. Maka dapat tak Niha? Segitiga ni, dia punya ni jadi berapa? 12. Dia punya ni jadi berapa? 12. 12. Maka luas segitiga, rumus luas, formula luas adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Maka bila darab ni tak kisah awak nak guna nombor 12 dulu ke nombor 5 dulu, tak kisah. So, ambilkan, kalau cikgu suka ambil 12. Kenapa? Sebab 12 boleh potong dengan 5. Darabkan dengan 5. Maka potong sini jadi 6. 6 darab 5, 30. Sebab itu jawapan dia B. Boleh faham tak? Okay, nombor 16 ni. Nombor 16. Okay, tengok pula nombor 16. Sabar. Okay, tengok nombor 16 ni. Saya rasa kalau ada yang baru masuk kelas saya, dia memang tak tahu apa petak 4 ni. Petak 4 ni bukannya sekali boleh dapat. Kenapa dia suka guna petak 4 ni? Sebab dia berguna naik sekolah menengah sebenarnya untuk persamaan. Okay, tengok sini. Dia kata kalau dia guna 40 kodial, dia dapat hasilkan 0.5 ni adalah 500 ml. Betul tak? Dia dapat 500 ml. Betul. Okay. Tapi soalan dia kalau dia guna sebotol. Sebotol ni ada berapa? Ni 1000 ml. Mesti sama unit. Atas dan bawah ni mesti sama unit. Maka awak buatlah petak ni. Okay. 1000 ml ni dapat berapa air? Itu yang awak nak kena cari. Tak tahu kan? Bila tak tahu maklumat ni, awak buat macam ni. Gariskan macam ni. Jadi maksudnya 1000 kena darab 500 bahagikan yang dia tinggal sorang-sorang je ni. Bahagi 40. Okay, awak potong ni dulu. 100 boleh potong dengan 4, dapat 25. Maka tinggallah 25 darab 500. Awak akan dapat 12,500 ml. Tapi dia nak dalam L. So awak tak payah tukar pun tak apa. Sebab ini soalan objektif. Awak tengok je. So dapat jawapan dia C. Boleh tak? Kalau awak soalan ni sebenarnya ada cikgu apa ya, saya tak ingat. Yang kalau kelas berbayar tu dia guna apa bukan TBS. Cikgu Syaril tu guna apa? TBS ya? Awak pernah tak masuk kelas Cikgu Syaril? Pernah. Dia guna konsep apa? TBS Tanya perkan dengan jumlah, ingat tak? Awak ingat tak? Kalau awak masuk TBJ. TBJ. Konsep dia sama sahaja macam saya. Cuma saya suka lukis supaya awak lebih nampak.
Boleh tak? Kalau TBJ apa je konsep dia sama je. Boleh tak? TBJ tu apa sih? Boleh. TBJ tu yang kalau yang kelas Cikgu Syahril tu. Ada GB Syahril tu kan. Konsep dia sama je. Cuma saya suka lukis supaya awak lebih nampak. Boleh tak? Boleh. Okay. Ada nak tanya lagi tak soalan mana? Soalan 8 je. Tak ada. Soalan 8. Okay, soalan 8 tengok. Jangan malu. Biarlah orang lain tak tanya, kita tanya. Tak apa. Janji akhirnya kita faham. Kita hidup ni tak kisah permulaan kita macam mana. Yang pentingnya pengakhiran kita. Okay. Tengok sini. Nombor 8. 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Betul tak? Betul tak? Sekarang ni Betul. 47 ni kalau tukar pada meter dia jadi 47,000. Betul tak? Betul tak? Jadi 47,000 tambahkan 85. Dapatlah 47,085. 16 ni adalah 16,000. Tambahkan 843, dapat 16,843. Maka soalan dia awak tolakkanlah dua ni. 47,085 tolak 16,843. Awak selesaikan macam biasa. Okey. Jawapan dia dalam meter. Awak nak tukar pada kilometer, kira 3 daripada belakang. Okey. Dapatlah 30.242. Boleh faham? Boleh. Okey, nombor 11. Ada yang tanya nombor 11. Formula nombor 11 ni awak kena hafal formula. Ingat, peratus ni apa yang dia nak? Bahagi jumlah. Okey? Darab 100%. Soalan ni dia nak peratus bulan Januari. Januari ni 200. Okey, Januari ni 200. Masukkan dalam formula ni. 200 perkan jumlah. Jumlah ni awak tambahkan semua ni. Awak tambah ni awak dapat 800. Sebab itu 200 per 800 darab 100%. Kecilkan pecahan jadi 2/8. 2/8 boleh kecil lagi. Jadi 1/4. 1/4 darab 100%. Tak payah nak darab sebenarnya. Hafal sifir saya bagi, petak saya bagi. Dapat 25%. Boleh faham tak? Yang bertanya. Boleh faham tak yang bertanya? Boleh. Boleh. Okey. Ada lagi tak yang nak tanya? Ada lagi tak? Belum. Ya saya. Kalau kita tak hafal kotak tu, 1/4 tu. Pernah buat? Kalau kita tak hafal petak yang saya bagi tu Kalau tak hafal petak yang saya bagi ke maksudnya? Ya, yang bertanya. Buat sana. Ha? Buat sana. Saya tak dengar lah. Kalau tak hafal petak yang saya bagi, jalan kerja awak jadi panjang sangat. Panjang sangat. Jadi saat-saat akhir ni, pada saya lah, ulang kaji yang terbaik adalah awak hafal petak saya bagi. Itu ulang kaji yang terbaik. Okey. Nombor 7. Petak saya bagi tu ada je dalam grup tu. Ada dalam grup tu. Saya tak pernah delete. Nombor 7 ni awak kena tahu. 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau 2 abad jadi 200. Tambahkan dengan 8. Jadi 208. Kenapa nak kena tambah 8? Sebab ni. Dia kata 2 abad 8 tahun. Tukarkan semua kepada tahun. 19 dekad. 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau 19 darab 10 dapat 190 tahun.
Jangan lupa tambah 5 ni. Jadi 195. So tambah kat sini. Awak dapat 403 tahun. Tukarkan balik sebab jawapan dia dalam abad dan dekad. 400 ni adalah 4 abad. 3 ni adalah 3 tahun. Sebab itu jawapan dia C. Boleh faham? Boleh faham tak Dia Kristina? Boleh faham? Okey. Ya saya. Kalau yang alaf tu macam mana? Oh alaf 1000 tahun. Satu alaf 1000 tahun. Okey, dalam matematik dia tak keluar. Dalam matematik soalan rendah dia tak keluar ya. Ya. Kalau kurun? Ha? Kurun. Kurun. Kurun tu sama dengan abad. Kurun tu sama dengan abad. 100 juga. Boleh? Boleh tak? Ada nak tanya lagi tak? Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Kalau tak ada, cikgu habiskan kelas kat sini dulu boleh? Boleh.